Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu dengan saya lagi, Cikgu Muhammad Radi. Jadi dalam tajuk pada hari ini ialah 1.5 penyelidikan dalam sejarah, yang mana topik ini dipelajari dalam KSSM Sejarah Tingkatan 1. Jadi di akhir pembelajaran ini nanti kamu sebagai murid akan dapat menghuraikan 3 kaedah penyelidikan dalam sejarah yang digunakan oleh pengkaji-pengkaji sejarah. Pengenalan bagi tajuk ini. Terdapat 3 kaedah penyelidikan dalam sejarah, iaitu kaedah bertulis, kaedah lisan dan juga kaedah arkeologi. Yang mana kaedah bertulis bermaksud kaedah mendapatkan maklumat daripada sumber dipahat atau ditulis. Jadi kaedah bertulis ini adalah kaedah yang mendapatkan maklumat daripada sumber-sumber yang dipahat atau ditulis. Kalau di Asia Tenggara, tulisan yang tertua telah dikesan di dinding gua, dipahat pada batu dan juga ditulis pada kulit kayu, gading dan juga daun lontar. Jadi, tulisan-tulisan ini merupakan sumber-sumber yang dipahat ataupun ditulis. Jadi, kita menggunakan kaedah bertulis untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan sumber-sumber ini tadi. Selain daripada itu, kaedah bertulis juga boleh dilihat pada catatan harian seseorang, fail kerajaan dan juga catatan pengembaraan, yang mana kamu pernah belajar dalam sumber sejarah. Terdapat beberapa proses untuk menghasilkan kaedah bertulis ini. Yang pertama adalah kamu perlulah mengenal pasti sumber bagi sesuatu peristiwa, tokoh atau institusi yang kamu nak kaji. Jadi selalunya pengkaji perlulah mendapatkan ataupun mengenal pasti sumber-sumber yang mereka perlukan. Nak kaji tentang sesuatu peristiwa, perlulah dapatkan sumber bertulisnya terlebih dahulu. Selepas proses ini, barulah pengkaji mendapat dan mengesahkan sumber yang mereka perolehi. Kebiasaannya, penyelidik perlu ke tempat simpanan sumber seperti muzium, arkaib dan juga perpustakaan. Dan selalunya tafsiran maklumat oleh sejarawan akan digunakan dan kadang-kala ia dibantu oleh ahli paleografi dan epigrafi, yang mana nanti kamu akan tengok apa yang dimaksudkan dengan ahli paleografi dan juga epigrafi ini pada paparan yang seterusnya. Proses yang ketiga ialah mengumpul dan menyimpan sumber yang diperolehi tadi. Bahan ataupun sumber rujukan yang telah dikumpul tadi perlulah diletakkan pada tempat-tempat yang sesuai, dan juga sumber itu perlulah dicatat dan disimpan bagi memudahkan penyelidik untuk membuat rujukan semula pada masa akan datang. Dan proses yang keempat ialah menggunakan peralatan yang sesuai untuk menulis ataupun menyampaikan maklumat ini. Penggunaan peralatan seperti komputer bagi menganalisis data dan sumber, menyunting penulisan, di samping menyusun bibliografi dan statistik. Jadi itulah pentingnya peralatan-peralatan seperti komputer. Dan akhir sekali, proses yang seterusnya ialah menganalisis. Setelah maklumat tadi telah ditulis ataupun dianalisis, akhir sekali berlaku proses yang terakhir, iaitu menganalisis, yang mana sejarawan mengupas dan menjelaskan pententangan yang wujud pada kajian yang lepas terhadap peristiwa yang sama, yang mana analisis ini akan memberikan perspektif baru terhadap sesuatu peristiwa sejarah itu, dan ini akan meningkatkan lagi kepelbagaian pendapat dan menghayati sesuatu peristiwa sejarah itu dengan lebih mendalam. Sebab selalunya sesuatu peristiwa sejarah itu mendapat tafsiran yang berbeza daripada ahli-ahli sejarah yang ada. Istilah yang saya katakan tadi
Paleografi merujuk kepada ilmu mengkaji dan menganalisis tulisan kuno yang terdapat pada daun lontar, papirus, tanah liat atau batu. Kalau kamu tengok pada paparan ada perkataan papirus. Papirus ini adalah sejenis bahan nipis seumpama kertas yang diperolehi daripada tumbuhan spesies Cyprus papyrus yang terdapat iaitu sejenis rumput liar yang tumbuh di paya delta Nil di Mesir. Dan selalunya papirus ini digunakan untuk tujuan penulisan oleh masyarakat Mesir purba pada satu ketika dahulu. Dan satu lagi tadi perkataan istilahnya ialah epigrafi. Epigrafi ini ialah ilmu mempelajari tulisan yang terdapat pada tugu, bangunan dan prasasti. Prasasti ini adalah bolehlah kita rujuk sebagai batu bersurat. Ini adalah contoh-contoh maklumat daripada sumber-sumber yang diperolehi melalui kaedah bertulis. Okay, ini adalah daun lontar. Daun lontar ni digunakan untuk mencatat maklumat pada satu ketika dahulu dan menjadi bahan penulisan masyarakat tradisional Asia Tenggara. Dan sumber catatan ini dapat membantu mengetahui sejarah masa lalu terutama dalam bidang kebudayaan, keagamaan dan perubatan yang terdapat di Nusantara ataupun Asia Tenggara atau alam Melayu ni. Ini pula adalah batu bersurat, yang mana batu bersurat ini digunakan untuk menyelidik sejarah negara kita. Kalau pada paparan ini adalah batu bersurat Terengganu, yang mana batu bersurat ini adalah berkaitan dengan perihal hukum Islam yang telah dicatat ataupun dipahat pada batu ni pada tahun 1303 Masihi lagi. Jadi menunjukkan bahawa adanya kedatangan Islam lebih awal pada abad ke-14 lagi. Seterusnya kita lihat pada kaedah lisan. Kaedah lisan bermaksud proses mendapatkan maklumat melalui temu bual. Jadi tokoh-tokoh ni akan dipilih dan ia dikenali sebagai orang sumber. Dan orang sumber ni dia dapat maklumat melalui pemerhatiannya sendiri dan pengalamannya sendiri. Jadi barulah ia boleh digunakan untuk menjadi orang sumber. Dan terdapat 3 tahap dalam kaedah lisan, iaitu tahap pertama persediaan, tahap kedua melakukan rakaman temu bual dan tahap ketiga memproses rakaman yang telah dilakukan tadi. Okay, kita akan lihat satu persatu tahap ini. Bermula dengan tahap pertama iaitu persediaan. Para pengkaji seharusnya menentukan tokoh siapa yang ingin dikaji. Dan mereka perlulah tentukan perkara apa yang mereka nak temu bual. Dan pilih soalan yang lebih bersifat kepada pendekatan sejarah. Bila dah tentukan tokoh, bila dah tentukan apa yang nak ditemu bual, dan bila dah tentukan soalan, barulah masuk ke tahap yang kedua iaitu rakaman temu bual. Mana rakaman temu bual ini, para pengkaji perlulah buat persediaan lengkap dengan mengetahui sebanyak mungkin perkara yang hendak dikaji, terutama meneliti daripada sumber-sumber bertulis terlebih dahulu sebelum kamu nak jumpa tokoh-tokoh yang nak dikaji. Ataupun pengkaji tu kalau dia nak dapatkan maklumat, dia perlukan cari sumber-sumber yang lain dahulu, barulah dia berjumpa dengan tokoh tersebut. Yakinkan tokoh ini untuk memberikan kerjasama dan menghargai tujuan pengkajian yang ingin dilaksanakan. Dan tahap ketiga dalam kaedah lisan ni iaitu memproses rakaman yang telah dijalankan tadi. Para pengkaji perlulah membuat senarai dan menyalin atau menyunting gambar yang telah diperolehi. Okey. Dan kemudiannya menilai fakta-fakta dengan sumber bertulis, membuat perbandingan melalui fakta yang disampaikan oleh orang sumber itu tadi dengan sumber bertulis yang lain. Dan simpan rakaman ini dengan baik supaya dapat dijadikan rujukan pada masa akan datang. Arkib Negara Malaysia merupakan satu badan yang banyak mengumpul ataupun mendokumentasikan sejarah-sejarah lisan.
sejak 1960-an lagi. Dan di sini ada dipaparkan laman sesawang Arkaib Negara Malaysia, yang mana kalau kamu layari paparan ini akan kamu lihat dan kamu boleh dapatkan seberapa banyak maklumat berkaitan dengan sejarah, terutama sejarah negara Malaysia. Dan seterusnya ialah kaedah arkeologi. Yang mana kaedah arkeologi ni bermaksud kaedah mencari maklumat secara saintifik daripada bahan tinggalan sejarah. Dan bahan-bahan yang ditemukan melalui aktiviti gali cari atau dikenali sebagai ekskavasi ini adalah seperti fosil, tembika, bahan logam dan binaan daripada batu, yang mana kamu pun dah tahu ini adalah sumber-sumber sejarah. Okay, apa itu ekskavasi? Ekskavasi ialah proses mengumpulkan data dalam bidang arkeologi untuk memperoleh maklumat tentang masa lampau manusia. Dan aktiviti gali cari bermula dari permukaan tanah hingga tahap tanah asal pada satu kawasan yang dikaji itu. Ini adalah proses aktiviti gali cari di tapak penemuan arkeologi itu. Yang ini saya ambil daripada sumber buku teks sejarah tingkatan 1, yang mana kalau kamu lihat aktiviti yang pertama, para pengkaji atau para ahli arkeologi ini dia akan melakukan perancangan grid sebelum kerja ekskavasi. Setiap petak diberikan nombor rujukan. Grid ni adalah penandaan kawasan di tapak arkeologi untuk aktiviti gali cari. Selalunya grid dalam bentuk petak, kotak-kotak. Seterusnya mereka akan menandakan kawasan berdasarkan pelan. Dan yang ketiga ialah ekskavasi dengan mencatatkan semua penemuan-penemuan yang mereka perolehi. Maknanya mereka catat apa saja penemuan-penemuan yang mereka dapat daripada aktiviti gali cari ini. Setelah aktiviti gali cari dijalankan di lapangan, bahan-bahan yang ditemui itu tadi ataupun sumber-sumber ataupun artifak-artifak yang ditemui itu tadi akan dibawa ke makmal arkeologi, yang mana prosesnya bermula daripada pemunggahan dan pengisihan. Pengisihan ini biasanya mengikut jenis artifak atau lapisan tanah di tapak artifak yang dijumpai. Pengisihan ni bolehlah kita samakan ertinya seperti mengatur, menyusun ataupun mengasing-asingkan mengikut jenis. Selepas itu dilakukan pembersihan terhadap bahan yang ditemui sebelum bahan itu dikaji. Yang ketiga ialah berlakunya pengkatalogan. Bagi setiap artifak yang ditemui itu akan dikatalogkan dengan nombor pengenalan mereka yang tersendiri. Dan akhir sekali, sumber ataupun bahan artifak yang ditemui itu tadi akan dianalisis bagi mendapatkan maklumat tentang sesuatu artifak itu, sama ada dari tahun kewujudannya ke ataupun jenis artifaknya ke. Jadi ini adalah proses yang terakhir untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan artifak tersebut. Okay, selain daripada arkeologi yang kita dapat lihat di daratan, ada juga arkeologi bawah air. Arkeologi bawah air ini bermaksud kajian saintifik tentang sejarah peninggalan manusia yang terdampar di dasar laut, sungai atau tasik. Jadi arkeologi bawah air ini semua berkaitan dengan kajian saintifik dalam air. Di Malaysia, arkeologi bawah air masih baru lagi, dan Jabatan Warisan Negara dan beberapa universiti awam seperti Universiti Malaysia Sabah banyak memainkan peranan terhadap pembangunan bidang arkeologi bawah air. Okay, adanya Akta Warisan Kebangsaan 2005 telah diwujudkan untuk tujuan ini.
Yang mana dalam Akta Warisan Kebangsaan 2005 ni, menurut akta ini, warisan kebudayaan air ini di bawah air ini ditakrifkan sebagai kesan kewujudan manusia yang mempunyai ciri kebudayaan yang bersifat sejarah atau arkeologi yang sebahagian atau keseluruhannya di bawah air sekurang-kurangnya 100 tahun. Jadi, bahan-bahan yang ditemui di bawah air ini, kalau usianya melebihi 100 tahun, ia adalah warisan kebudayaan bawah air, yang mana ia ada akta di bawah pengendalian Jabatan Warisan Negara. Jadi kita tak boleh suka-suka mengambil artifak ini ataupun menjual artifak ini kepada mana-mana pihak. Ada 3 isu dunia yang dibincangkan oleh UNESCO berkaitan dengan sumber yang ditemui bawah air. Iaitu kes kerosakan, kes kecurian dan juga penjualan artifak kapal karam secara haram. Tak boleh. Contoh bahan tinggalan sejarah yang telah ditemukan melalui kaedah arkeologi bawah air ini kebiasaannya ialah struktur bangunan, artifak pesawat udara dan juga objek bersifat prasejarah. Jadi ini adalah bahan-bahan tinggalan sejarah yang biasa ditemui. Tadi saya ada cerita berkaitan dengan artifak-artifak yang ditemui di bawah air ini adalah di bawah urusan Jabatan Warisan Negara. Jadi baru-baru ni ada isu berkaitan dengan kehilangan komponen kapal yang berusia lebih 200 tahun yang mana komponen ini telah dijual di Besi Buruk. Baru saja berlaku pada Januari tahun 2021. Jadi untuk pengetahuan, bahan-bahan ini ataupun artifak-artifak ini kita tak boleh sesuka hati untuk jual kerana ia ada akta dan juga ia merupakan warisan negara kita. Jadi dia di bawah Jabatan Warisan Negara. Jadi kita tak boleh sewenang-wenangnya untuk mengambil artifak ataupun komponen-komponen yang dijumpai ini. Ini adalah contoh yang terdapat di luar negara. Ini adalah arkeologi bawah air yang dijalankan oleh para pengkaji ataupun penyelidik ataupun para ahli arkeologi berkaitan dengan sumber-sumber sejarah mereka di luar negara. Dan kamu bolehlah layari laman web yang tertera di sini, ataupun kamu boleh saja type arkeologi bawah air. Nanti dia akan keluar maklumat-maklumat berkaitan dengan arkeologi bawah air, terutamanya arkeologi bawah air di luar negara yang mana ia lebih advance daripada kita. Jadi kesimpulan dan pengajaran yang kita boleh perolehi daripada tajuk ini ialah berusaha. Dalam melakukan penyelidikan, kita perlu berusaha untuk mendapatkan sumbernya. Kena banyakkan kaedah untuk mendapatkan sumber. Lebihkan kaedah. Ada masa kita perlu lebih daripada satu kaedah untuk mendapatkan maklumat. Sebab dengan pelbagaian kaedah ini, kita akan dapat lagi memperkukuhkan lagi isi ataupun maklumat yang ingin kita dapat ataupun ingin kita sampaikan. Yang ketiga ialah warisan negara perlulah dipelihara agar generasi seterusnya dapat menikmati warisan budaya kita. Dan usaha penyelidikan perlulah dilaksanakan sehingga ke peringkat antarabangsa dan perlulah mendapat sokongan semua pihak. Dan akhir sekali, penguatkuasaan undang-undang perlulah diperketatkan agar aktiviti mencuri bahan tinggalan sejarah dapat diatasi pada masa akan datang. Okey, sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.